Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Saya Kaunselor Syamsul Bahrin bin Harun. InsyaAllah sekali lagi akan berkongsi sedikit pengetahuan dan pengalaman. Walau bagaimanapun, sebelum kita teruskan perkongsian ini, saya berharap sahabat-sahabat yang belum subscribe boleh tekan butang subscribe, aktifkan loceng yang berbunyi dan share dengan sahabat-sahabat yang lain. Pada perkongsian kali ini, insya-Allah saya akan meneruskan perkongsian saya berkaitan dengan pengurusan kehidupan. Cuma secara khususnya pada kali ini saya akan berkongsi perkara berkaitan dengan konsep berjaya dan bahagia. Secara fitrahnya, saya yakin setiap individu ingin berjaya dan bahagia. Atau dalam perkataan lain, inginkan kejayaan dan kebahagiaan. Dan kita tentu mempunyai definisi ataupun maksud berjaya dan bahagia yang berbeza-beza. Walau bagaimanapun, dalam konteks perbincangan kita pada kali ini, saya ingin pakai definisi berjaya dan bahagia seperti yang saya akan nyatakan. Konsep berjaya secara umumnya, seseorang dikatakan berjaya apabila ia mencapai matlamat yang telah ditetapkan. Dan seseorang dikatakan bahagia apabila ia merasai ketenangan dalam hati nuraninya. Dalam konteks berjaya dan bahagia seperti yang saya sebutkan sebentar tadi, manusia boleh dikategorikan kepada 4 golongan. Pertama, mereka yang berjaya dan bahagia. Kedua, mereka yang berjaya tetapi tidak bahagia. Ketiga, mereka yang tidak berjaya tetapi bahagia. Dan yang keempat, mereka yang tidak berjaya dan tidak bahagia. Saya yakin setiap individu ingin menjadi individu yang berjaya dan bahagia. Cuma bagaimanakah caranya? Jadi ada 2 langkah yang perlu diambil untuk berjaya dan bahagia. Langkah pertama sebenarnya merujuk kepada syarat umum ibadah yang telah saya kongsikan terdahulu, iaitu ada 5 syarat umum ibadah yang sekaligus merupakan langkah pertama untuk berjaya dan bahagia. Iaitu pertama, mesti berilmu. Kedua, tidak boleh mensyirikkan Allah. Ketiga, niat yang ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, perkara yang kita lakukan mestilah mengikut tata cara syariat. Dan kelima, berakhlak. Dan langkah kedua untuk berjaya dan bahagia adalah dengan memenuhi 4 perkara yang akan saya sebutkan. Iaitu pertama, buat perancangan. Perancangan kita biarlah realistik. Maksudnya, biar sesuai dengan kekuatan dan potensi diri kita. Kedua, laksanakan perancangan kita dengan penuh komitmen dan konsisten. Maksudnya, laksanakan perancangan kita dengan sungguh-sungguh dan berterusan. Ketiga, sentiasa berdoa, minta secara khusus kepada Allah Subhanahu Wa Taala apa yang kita hajati dan yakin doa kita itu akan dimakbulkan. Serta yakin apa sahaja yang Allah berikan sebagai hasil adalah perkara yang terbaik untuk kita. Dan yang keempat, tawakal kepada Allah. Maksudnya, serahkan sepenuhnya kepada Allah. Sesudah kita merancang, melakukan tindakan, berdoa, serah sepenuhnya kepada Allah. Sebab keputusan akhir adalah hak mutlak Allah. Redha dengan apa sahaja yang Allah takdirkan ke atas kita. InsyaAllah, apabila kita ambil langkah yang pertama dan langkah yang kedua, InsyaAllah kita akan berjaya dan bahagia di dunia dan di akhirat. Saya kira cukup setakat ini perkongsian saya pada kali ini, dan saya harap serta saya berdoa kita semua berjaya dan bahagia di dunia dan lebih-lebih lagi di akhirat.
Seperti biasa, saya harap sahabat-sahabat yang belum subscribe boleh tekan butang subscribe, aktifkan loceng yang berbunyi dan share dengan sahabat-sahabat yang lain. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.